semua peringkat, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya inilah dia ummah kamu, ummah yang satu. Dan aku sebagai Tuhan kamu, maka hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keizinan pada kita semua untuk berhimpun pada malam ini dalam satu sesi untuk kita mengasah maklumat, mengumpulkan maklumat tentang politik, untuk kita terjemahkan pilihan sama ada kita akan mengundi parti PAS, Perikatan Nasional ataupun BN pada 2 Disember nanti. Tanggungjawab PAS, tuan-tuan sekalian, dengan penuh kekerdilan, kita menerima semua peraturan yang telah ditetapkan. Dan kempen kita pada kali ini lebih berhati-hati. Dan kempen kita pada kali ini tentunya akan mengikut lunas undang-undang. Sejak daripada pilihan raya negeri tempoh hari, akibat daripada petisyen yang telah diangkat oleh pemimpin-pemimpin UMNO, mereka angkat untuk Parlimen Kuala Terengganu, mereka angkat Parlimen Marang, dan mereka juga angkat untuk Parlimen Kemaman. 2 kita telah dinafikan. Marang menang setelah berada di Mahkamah Persekutuan, mereka buat rayuan. Alhamdulillah, kita menang. 2 yang dinafikan ini, PAS tidak mahu mengambil masa yang panjang di mahkamah. Kita mengambil keputusan tidak akan merayu, tetapi kita akan pulangkan balik mandat kepada rakyat. Kerana mereka menyatakan menang wakil PAS ini kerana rasuah, maka kita pulangkan balik kepada rakyat untuk rakyat menentukan kembali sama ada mereka memilih PAS kerana rasuah ataupun mereka memilih PAS kerana memang mereka ingin singkirkan UMNO daripada berada di tampuk kerusi parlimen yang diwakili. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, Parlimen Kuala Terengganu, rakyat yang berada di Kuala Terengganu telah terjemahkan undi yang baru, mengangkat kembali Datuk Amzad menjadi wakil rakyat dengan majoriti yang lebih besar. Di Kemaman berlaku perubahan. Bukan calon yang lama tidak berkaliber, tetapi strategi politik PAS untuk mengangkat tokoh di peringkat pusat bagi mewakili Parlimen Kemaman berada dalam Dewan Rakyat. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah saya akan bercerita sedikit berkenaan dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri selepas daripada ini. Tetapi izinkan untuk saya mengupas terdahulunya tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang ummah yang satu ini. Tuan-tuan sekalian, PAS setelah menyaksikan kejatuhan Barisan Nasional pada pilihan raya umum 14, kita ambil tanggungjawab. Kalau ikut nak bermusuh, kita kata pada muka lah. Mapuh mung lah kalau mu nak mapuh pun. Tapi tuan-tuan sekalian, jiwa pimpinan PAS besar. Bukan melihat pada dendam. Bukan tengok pada kebencian. Bukan soal pasal kita bertembung dengan penuh tajam sebelum daripada ini. Kita mengambil tanggungjawab apabila Barisan Nasional jatuh tersungkur dalam pilihan raya 14. PS mengambil alih pemerintahan.
dan lebih malang pemerintahan PH ini didominasi oleh DAP. Tuan-tuan sekalian, sedikit demi sedikit DAP telah mewarnai politik negara ini dan mereka tangkas untuk buat perubahan. Terbaru, tuan-tuan sekalian, mereka luluskan usul untuk memastikan pilihan raya kerajaan tempatan dapat dilaksanakan seberapa segera. Pilihan raya kerajaan tempatan ni, Majlis Perbandaran, tuan-tuan sekalian, kita MPK. Alik Terengganu tak terasa kalau buat. Tapi kalau sebelah dekat YB Haniza, tuan-tuan cuba bayang pucung siapa akan pegang lepas daripada ni. Kita cuba bayangkan Ampang, siapa yang akan pegang kalau berlaku pilihan raya kerajaan tempatan. Bila tuan-tuan sekalian, PH didominasi oleh DAP, maka kita beranggapan semangat perpaduan ummah ini mesti diangkat oleh PAS, oleh UMNO dan oleh mana-mana parti yang mewakili Melayu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau ikut nak berdendam, Tok Guru Jadi patut sekali marah pada UMNO. 1999, 2004, Tok Guru jadi Menteri Besar. Jadi je Menteri Besar, UMNO suruh tarik royalti minyak. Cerita royalti minyak, tuan-tuan sekalian, dimeterai pada tahun 78. Start boleh pada tahun 79. Yang boleh ni orang Kemamang juga, daripada Don Cukai. Almarhum Tan Sri Wan Mokhtar. Dulu pitih negeri Terengganu susah. Kita orang Ketel 5, Ketel 6, tuan-tuan sekalian, dekat dengan industri petroleum. Sebahagian besar anak-anak warga Felda ini, mereka bekerja dengan pelbagai bidang melalui industri petroleum dan juga gas. Royalti negeri Terengganu hanya 5%. Pusat dapat 5%. Malahan pusat dapat lebih lagi. Bukan saja 5% royalti. Mereka juga dapat dividen. Mereka dapat terima cukai. Mereka terima macam-macam. Terengganu hanya layak dapat 5%. 79 sampailah 99. Terima direct daripada Petronas. Akaun Petronas, finance Petronas akan hantar terus kepada akaun kerajaan negeri. Start 99, tahun 2000, bila Tok Guru Jadi memerintah, mereka suruh tarik royalti minyak. Khianat pada negeri Terengganu. Tuan-tuan sekalian, hak khianat ni kita kata hero. Hak kena khianat, kita kata tak pandang ngetok. 80% orang rembat, lepas daripada tu dia suruh kita ngetoh 20%. Tengok pandang ke tak? Tuan-tuan sekalian, inilah yang berlaku dulu. Sebab tu saya kata kalau nak dendam, kalau nak marah, kalau nak benci, Tok Guru layak sekali marah kepada UMNO ni. Tapi tengok jiwa besar pimpinan PAS, tuan-tuan sekalian. Walaupun demikian yang dilalui oleh Tok Guru, apabila pilihan raya ke-14, Tok Guru lah yang pimpin tangan UMNO untuk bangkit kembali. Mengangkat muafakat nasional supaya kita dapat menjelmakan kembali kekuatan Melayu di atas negara ini. Alhamdulillah, hasilnya berlaku perubahan kerajaan. Lepas berubah kerajaan buat perangai lalu. Mari pilihan raya 15 buat perangai lagi. Sepatutnya kita bersatu, bukan kita berpecah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, walau banyak pun perkara yang berlaku, saya tidak akan menggunakan ceramah ini untuk menghentam pribadi. Walaupun ada pemimpin UMNO hentam pribadi Tok Guru. Siap sebut mandi dalam kolok. Nyereka kok mana tak tahu. Mandi dalam kolok ke Tok Guru ambil air tu?
Mana Tok Gawa ni? Nak taduk lah ni. Senyap, tak bunyi takbir. Tuan, tu dia. Tuan-tuan sekalian, pemimpin tertinggi UMNO Terengganu duk cakap benda tu. Saya ni 7 tahun duduk di Rusila, tuan-tuan sekalian. Pelajar Rusila. Duduk di Rusila tengok. Dok tu nak mandi dalam kolohnya reka. Bukan-bukan Mak Said ni. Tapi tak apalah. Dah siapa pimpin nampak layang, tak layang. Kita malas serabut kepala untuk layang karenah-karenah seperti ni. Sebab kita berjiwa besar. Kita nak memimpin negara dan kita nak memimpin negeri. Sepatutnya kritik apa yang kerajaan PAS Terengganu buat. Sebagai orang yang lama dalam memerintah negeri Terengganu, kritik. Kita suka orang kritik. Sebab kita nak baiki balik kat mana kelemahan kerajaan kita memerintah. Tapi tuan-tuan sekalian, tak ada kritikan. Masa lepas kita menang pilihan raya negeri, 32-0. Orang kata tuan-tuan sekalian, berat kita tak ada pembakang. Siapa dia nak buat check and balance? Saya kata tak payah pembakang buat check and balance. Backbencher sendiri buat check and balance. Masa ada pembakang hari tu pun malas sekali beri soalan. Mak Said malas sekali. Nak check and balance mana? Malas soalan pun tak tahu. Masa ceramah bukan main tuan-tuan sekalian. Ni saya nak cerita sikap. Kawan-kawan kita UMNO, kita hanya nak fahamkan itu sikap pemimpin dia. Saya harap tuan-tuan sekalian, kita sebagai penyokong UMNO, kita sebagai penyokong PS, kita orang yang tak berparti, tengok apa yang dibuat oleh pimpinan PAS dalam memerintah negeri Terengganu. Saya beri contoh. Kadang-kadang rasa jealous juga kau kemamang ni boleh menteri besar calon. Untung tuan-tuan sekalian, Dr. Sam ni bukan jenis orang cakap banyak. Dalam mesyuarat, dia tak cakap banyak, mukadimah tak panjang. Dia seorang yang cekap, strategis dan tepat. Dia tak cakap banyak. Keputusan setiap masalah akan berlaku keputusan. Mesyuarat tak menarik. Tak ada mesyuarat sampai 5-6 jam sekali mesyuarat. Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri mula-mula jadi MB, panggil semua wakil rakyat. Walaupun, dia kata, walaupun dalam kempen kita hentam banyak projek BN, kita tak bersetuju dengan projek BN, tapi perbelanjaan duit rakyat sudah banyak dikeluarkan. Kita bertanggungjawab untuk tidak membazirkan projek yang telah dibuat ni. Projek-projek sakit kita kena baiki segera, khusus yang ada kepentingan rakyat. Projek yang tak boleh nak baiki, biar situlah. Waktu kita tak boleh nak kata apa, biar situ. Yang kita boleh baiki, fokus kita kena selesaikan dalam tempoh sepenggal ni. Jangan kita duduk nak fikir projek baru, nak buat apa, hak besar-besar. Biar dulu. Kita fokus, selesai dulu peninggalan yang dibuat oleh kerajaan lama. Tuan-tuan sekalian, saya duduk tengok yang amat berhormat. Saya kata dalam hati kita lah. Kalau UMNO, tukar menteri besar yang mampu lalu projek menteri besar sebelum. Datuk Seri Ahmad Said jadi menteri besar. Datuk Seri Ahmad Said jadi menteri besar, tuan-tuan sekalian. Datuk Seri Razif ganti dia. Datuk Seri Razif ganti, dia mampu lalu dah projek Mak Said. Contoh, ni contoh saya sebut ni. Contoh projek yang dia mampu, Mak Said nak beli bas MP Coach 2 butir. Datuk Seri Razif naik jadi MB, dia potong lalu sutir, beli sutir je. Nasib baik dia beli sutir, tuan-tuan sekalian. Sebab masa dia teh dalam Sungai Terengganu, tengah-tengah bawa popok lalu dah mampu. Kalau beli 2 cuba bayar. 2 6 juta. Sutir 3 juta. Saya penggal lepas, saya jadi pengerusi PAC. Panggil JKA, pengarah JKA.
Saya kata, MB kata selesaikan. Saya beritahu pengaruh JKR, boleh ke dok bah ni kita nak pakai, nak buat lagu mana ni nak selesai. Pengaruh JKR apa beri maklumat. Dia kata, Becky ni pitih pula. Tapi kalau Becky pun saja juga, dia kata. Saya kata, apa saja pula? Kalau Becky molek lah. Apa jadi saja? Dia kata begini. Walaupun kita Becky, bas MP coach tak boleh nak gerak atas jalan dan tak boleh nak guna duduk atas air. Saya katakan bas MP coach untuk buat gitu. Atas jalan boleh, atas air boleh. Dia kata betul. Masalah sekarang ni atas jalan JPJ tak lepas. Atas air Jabatan Laut tak lepas. Jadi kalau kita Becky tak ada guna juga. Jabatan Laut tak lulus, JPJ tak lulus. Baik dah soal Becky. Dah saya kata dah pergi beli buat apa? Dia kata dah orang suruh beli, terbeli. Ni contoh tuan-tuan sekalian, banyak lagi kalau nak ikut contoh. Ni antara contoh. Malam ni pasukan Terengganu lawan Sabah. Setakat saya tubik saat ni 4-0 dah Terengganu kena. Tapi bukan nak cerita kalah tu. Nak cerita stadium. Stadium ni tuan-tuan sekalian, Yang Mak Berhormat, dia tanya kita. Saya Ustaz Wan Sukhairi, Esko Sukan dulu. Saya Timbalan. Yang Mak Berhormat kata, Stadium Sultan Mizan, macam mana nak suruh dia boleh hidup semula? Saya kata pasang bumbung Yang Berhormat. Yang Mak Berhormat, kalau kita boleh pasang bumbung, insya-Allah selesai masalah. Berapa dia kata? Saya kata, nampak pada laporan yang diberi sebelum ni, kat 30 juta juga. MB dah berahi-berahi PT. Dia kata, dulu. Cuba letak tepi dulu. Bumbung tak ada, nak hidup mana? Saya kata, problemnya juga adalah isu padang. Padang tak boleh nak guna. Sebab, masa berlawan tiba-tiba hujan turun lebat. Saya tengok orang muda mungkin dia nak tahu. Turun lebat hujan. Masa Terengganu lawan Negeri Sembilan dulu, air takut. Drainage orang duduk bawah tak pakai terus. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, game dibatalkan. Pindah ke Stadium Sultan Ismail lepas daripada tu. Bila berlaku demikian, Stadium Sultan Mizan tak pakai tu. MB kata, kalau boleh Becky Padang. Berapa kos? Saya tak tahu lagi, kena tanya, tapi tak lebih daripada 1 juta. Yang Mak Berhormat kata, buat akad paper untuk kita luluskan baik pulih Padang. Tengah-tengah duduk ni, tuan-tuan sekalian duduk usaha nak buat. Tiba-tiba Malaysian Football League telefon maklumkan mereka berhasrat untuk tawar Terengganu dan juga Melaka. Nak beri Padang percuma. MB setuju dah. Maklum balik pada MB. MB pun kata, kalau mari hak free lagi bagus. Terima. Buat di Stadium Sultan Mizan. Bila tuan-tuan sekalian, kita terima, Melaka tolak. Melaka tak terima. Kita satu negeri terima daripada Malaysia Football League. Alhamdulillah. Kita jaga sungguh-sungguh. Bila Padang tu ada saja, tak selesai juga. Tuan-tuan ingat pas kita menang, kita buat ceramah besar di Stadium Sultan Mizan. Orang Felda ketenang pergi tak? Orang yang pergi, dia akan tengok trek padang balapan tersebut, benggir sekali, bekok. Kalau jalan orang, kalau Tok Ngulu jalan harus kebok. Sepak tu. Tok Gawa kita. Sebab dia bekok. Jadi kita kata pada waktu tersebut MFL tak akan lulus sebab dia boleh bawa membahayakan keselamatan. Orang nak celebrate, nak raikan gol. Dia berlari tubik luar daripada padang. Sepak tu kebok. MFL tak akan lepas. Akad balik permohonan Yang Mak Berhormat lulus lalu. Sebab ada juga wanita-wanita UMNO duk kata, Padang duk rasmi projek kita je, dia kata. Dia tak tahu kita projek banyak juga. Cuma projek kita tak bazir. Projek kita ni projek yang berfokus nak buat apa? Yang Mak Berhormat setuju tukar balapan tersebut. Kita angkat, kemudian kita tukar jadi turf padang sintetik di sekeliling.
Orang kata apa nak buat dengan trek balapan. Boleh berlari pula situ. Kos dia lebih tinggi. Kos dia mencecoh 3 juta. Dalam masa yang sama, stadium rugby duduk sebelah tu juga nak perlu diperbaiki trek dia. Kita juga telah baiki lebih kurang 3 juta. Hak ni zaman PAS keluar petih ni. Nak selesai benda ni. Satu demi satu kita berobat. Akhirnya Stadium Sultan Mizan. Daripada dulu, tengah-tengah main hujan turun, tak boleh nak terus. Kini, tuan-tuan sekalian, Stadium Sultan Mizan, King Panggung. Coach Harimau Malaya letak antara padang terbaik dalam negara Malaysia. Nak selesai isu rakyat. Yang amat berhormat fokus isu rumah. Berapa banyak rumah terbengkalai dulu kita selesai dan kita telah agihkan kunci. Lepas tu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak yang amat berhormat ni, cakap dalam dewan macam jelutung, minta maaf. Dr. Ahmad Samsuri, Datuk Seri Ahmad Samsuri bukan pesen. Kalau tuan-tuan nak Dr. Seri Dr. Ahmad Samsuri cakap dalam dewan macam hulu langak, duduk. Dok. Yang amat berhormat kita bukan pesen. Dia adalah orang yang sangat strategis, bercakap untuk tengok penyelesaian, sangat objektif untuk tengok apa yang perlu dilakukan. Sebab tu saya percaya PAS Pusat hantar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri dengan misi khas berada dalam Dewan Rakyat untuk membantu negara kita selepas daripada ini insya-Allah. Jadi rakyat yang duduk di Felda Kerteh 6, jangan kita rasa menang dah trik ni. Tak nampak deram no mana. Bukan tuan-tuan sekalian, bukan ukuran pada bendera. Jangan rasa yakin sangat. Apa yang perlu kita buat adalah pujuk semua pengundi keluar mengundi. Bukan sahaja pujuk mereka keluar mengundi, tetapi pujuk untuk mereka mengundi PAS. Kerana PAS tak khianat walaupun kepada lawan parti politik sendiri. Kita telah agihkan tanah. Berapa banyak yang kita agihkan tanah dari Kemamang sampai ke Besut. Bukan orang PAS sahaja yang boleh tanah. Tetapi kita juga agihkan kepada orang-orang UMNO. Walaupun kita tahu ini adalah penyokong tegar UMNO. Tepat saya tuan-tuan sekalian 40 tahun. Tanah Fekra tak selesai. Orang UMNO saja duduk dalam sedara ni. 40 tahun. Alhamdulillah kita telah selesaikan. Tanpa tengok latar belakang parti politik. Hak ni rentahan dia, hak dia cara, hak ni sejarah hayat dia. Kita ambil kira, kita serah kepada dia dengan memiliki tanah secara rasmi. Bukan sahaja tempat saya tuan-tuan sekalian, seluruh negeri kita buat. Ini adalah tanggungjawab kita menjadi kerajaan. Dan itulah yang dipesan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Yang bakal menjadi wakil rakyat Parlimen Kemaman selepas 2 hari bulan nanti. Hasil daripada sokongan tuan-tuan sekalian. Saya kira memadai setakat ini sebagai ucapan untuk kempen, pujuk, rayu seluruh penduduk daripada kalangan Felda Kerteh 5, Kerteh 6 yang tak hadir dalam majlis pada malam ini, tapi sampai suara daripada speaker, saya harap tuan-tuan sekalian keluar 2 hari bulan, pakoh PAS dan pastikan kemenangan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri sebagai calon nombor 2 untuk Parlimen Kemaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.